Alright, saya akan teruskan saja ya. Kita dah lambat 2 minit. Sepatutnya pukul 5.15 saya dah bermula ya. Jadi di sini nanti kita sementara kita tunggu yang lain-lain masuk tu, biar dia masuk kemudian. Selalunya petang-petang ni memang agak lambat lah yang datang masuk ya. Sebab Zoom saya selalu di sebelah petang ya. So jadi saya nak ucapkan ya jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Petang ni kita nak kongsi mengenai permulaan ya, permulaan bagi mereka-mereka yang baru untuk berjinak-jinak di dalam mata wang digital dan juga Royal Q. Jadi saya akan kongsikan di sini ya mengenai Royal Q dan juga asas mata wang digital ya. So saya teruskan saja perkongsian saya petang ini sekejap ya. Alright, so ini adalah coin market cap ya. So sesiapa yang masih baru, yang masih belum mengetahui apa itu coin market cap. Coin market cap adalah bursa saham. Ya, bursa saham untuk mata wang digital ya. So dia ada dua, satu coin market cap dan yang keduanya adalah World Coin Index ya. So jadi World Coin Index. So kita pergi kepada coin market cap ya. Di sini kalau anda lihat kripto, kita dah ada 15.500 kripto. Ya, kripto yang telah berdaftar dengan bursa saham mata wang digital di coin market cap. So inilah dia mata wang yang telah berdaftar. Of course ya, terutamanya Bitcoin adalah yang pertama, Ethereum dan yang seterus yang lain-lainnya ya. So jadi jangan lupa di dalam mata wang digital ni ya, di dalam cryptocurrency ni dia ada 3 jenis coin ya. Satu adalah altcoin, kedua adalah stablecoin dan yang ketiga adalah token. Alright, so saya tunjukkan di sini. Bitcoin ni adalah altcoin, Ethereum pun adalah altcoin, Binance Coin ni BNB ni adalah token ya. So nampak tak USDT di sini? USDT ini pula adalah stable coin. Alright, so kalau kita tengok USDC ni pun adalah stable coin ya, dan yang lagi satu kita tunjuk ni Binance BUSD. Ini adalah stable coin daripada Binance ya, dan yang lain-lain tu macam Litecoin, Dogecoin itu semua adalah altcoin ya. XRP ya, kita tengok XRP naik, kita boleh tengok kat graf sebelah sini ya. Alright, so ini sekiranya untuk mungkin anda jumpa sesiapa sajalah ya yang mungkin skeptikal ataupun ragu-ragu ataupun dia tak tahu di mana hendak bermula. So tunjukkanlah bursa saham mata wang digital, coin market cap ini, kongsikan dengan mereka ya. Alright, so sekarang kita dah ada kripto. So di mana pula kita nak simpan kripto kita? Ya, so jadi kalau duit fiat, mata wang fiat, kita simpan di bank. Ya, so jadi kalau mata wang digital pula kita simpan di mana? Kita simpan di exchange wallet ya. So kalau kita tengok kat sini exchange wallet yang berdaftar di dunia ya, ada 444 exchange wallet. So saya klik kat sini. So anda boleh lihatlah ya. Yang pertama, ranking pertama adalah Binance ya, kemudian Coinbase ya, kemudian FTX, Kraken ya, Crypto.com exchange ya, KuCoin dan juga Huobi. So untuk Royal Q kita akan sentuh di Binance, Huobi dan juga Coinbase ya. So ramai yang mungkin masih belum alert atau masih belum perasan bahawa Royal Q kita telah ada Coinbase exchange di dalam Royal Q. Apa maknanya ni? Ya, maknanya Royal Q adalah legit, bukan saja legit,
daripada mula saya bermula dengan Royal Q, ia berkembang dan terus berkembang, ya. Pembaharuan yang sangat progresif, ya. So jadi maka itulah saya memang suka dengan Royal Q, ya, dan saya sarankan, ya, untuk mereka yang ingin mencari rezeki melalui dagangan mata wang digital, anda pilihlah Royal Q, salah satu yang terbaik, ya. Ada banyak di pasaran sebenarnya yang dah bungkus pun ada, ya, walaupun dia orang guna Binance dan sebagainya. Tetapi itu semua hanyalah untuk mengaburkan mata kita, ya. So jadi dengan segala pengalaman yang saya ada, saya bolehlah berkongsi dengan anda kenapa saya pilih Royal Q. Alright, so kita terus lagi kepada asas mata wang digital. Saya nak tunjukkan di sini di World Coin Index. Saya pergi ke exchanges, kemudian saya pergi kepada spot. So di sini adalah exchange, crypto exchange volume ranking. So di sini saya overall, maksudnya kat sini ni overall keseluruhan. So kalau kita tengok dalam tempoh 24 jam, 192.89 bilion. Di dalam tempoh 7 hari 1.65 trilion. Alright, dan dalam pada 30 hari, dalam tempoh 30 hari ia telah mencecah kepada 6.32 trilion. Seandainya masih ada lagi di antara mereka-mereka yang ragu-ragu dan masih lagi skeptikal, tunjukkan dengan mereka, kongsikan dengan mereka crypto exchange volume ranking. Alright, di World Coin Index ini, ya. So jadi mustahil ke tidak mustahil sesuatu organisasi itu akan bungkus atau akan collapse, ya, dengan jumlah yang kita lihat ini. Ini adalah satu perkara yang mustahil dia nak terus collapse saja macam tu ataupun bungkus dan sebagainya, ya. Kalau kita tengok ia mencecah 6.32 trilion. Maka itu organisasi-organisasi ataupun otoriti ni melihat akan perkembangan mata wang digital ini, maka mereka mulalah dengan undang-undang itu, undang-undang ini, ya, dan sebagainya. Kerana dia dapat melihat ia lebih bagus daripada forex. Itu sebagai pandangan saya lah sebagai pribadi. So jadi kita pergi kepada exchange ni tadi, kita kongsikan inilah dia exchange wallet yang kita gunakan. Binance adalah ranking nombor 1, OKEX, Crypto.com, ya. Sebenarnya ranking ni dia turun dan naik, kecuali Binance dia memang always di nombor 1. Nampak Coinbase dah pergi ke nombor 7. Sedangkan selalu Coinbase di nombor 2, ya. Huobi dah naik ke nombor 4. Kadang-kadang Huobi turun ke nombor 7 atau 8. Kenapa? Kerana di sinilah kita lihat dagangan mereka. Bukan kerana dia tak bagus. Sebab ada orang tanya dengan saya, ya. Bukan kerana dia tidak bagus, tetapi bergantung pada hari itu. Di dalam tempoh 24 jam, 7 hari dan 30 hari, berapa jumlah dagangan yang telah didagangkan oleh exchange wallet ini. Alright, so kita akan borak pasal Binance lah, ya. So kita pergi pada Binance, ya. Binance adalah ranking exchange wallet yang pertama, yang tertinggi, ya. Alright, so kalau kita tengok dalam tempoh 24 jam dagangan dia, ya, ini campur, ya, spot, perpetual, ya, features, ya, dan option lah, ini semua campur, ya. So jadi kalau spot trading ataupun total, ya, yang ni kita lihat pada dalam tempoh 24 jam ini sahaja ia telah mencecah 66.36 bilion. Di dalam tempoh 7 hari, 564.29 bilion. Dan dalam tempoh 30 hari adalah 2.08 trilion. So, rasa-rasanya bungkus ke tidak agaknya
industri mata wang digital ni. Anda fikir sendiri, anda nilaikan sendiri dan anda boleh berkongsi kepada mereka-mereka yang masih ragu-ragu mengenai mata wang digital ini, ya, dan anda boleh tunjukkan dengan mereka kerana ada ramai di luar sana mereka ingin berkecimpung di dalam mata wang digital tetapi tidak tahu hendak bermula di mana. So tunjukkanlah bursa saham mata wang digital, World Coin Index ini dan juga Coin Market Cap. So di sini adalah sah. Bukan nak dengar cakap saya, bukan nak dengar cakap CA atau CB, ya. So mereka boleh mengetahuinya. So jadi inilah dia perkongsian asas, ya, mengenai mata wang digital. So jadi anda bolehlah kongsikan dengan rakan-rakan anda. Memang kita akan bertemu dengan manusia yang berbagai-bagai ragam, ya, berbagai-bagai ragam dan seterusnya, ya. Tetapi anda tidak perlu risau, jangan marah, ya. Dan saya kongsikan lagi di sini mengenai asas mata wang digital lagi, ya. So di sini adalah evolusi mata wang. Okey. So kita bermula dulu, ya, dengan barter sistem lah atau barter pertukaran, ya, sistem pertukaran barang, ya. Kemudian kita terus kepada emas dan perak, kepada shilling, kepada wang kertas, ya, dan seterusnya kepada kad plastik, ya, macam kredit kad, debit kad dan sebagainya. Kemudian mata wang digital, ya, ini maksudnya electronic money, ya, dan seterusnya kepada cryptocurrency, mata wang kripto. Alright, so di mata wang kripto ini, inilah permulaan kita. So apakah itu mata wang digital, terutama Bitcoin ataupun mana-mana mata wang digital? Kerana sekarang ini kita panggil Bitcoin ini adalah kelas aset baru. Apa maksud kelas aset baru ni? Kita tahu seluruh aset memiliki fizikal. Betul kan? So jadi di dalam mata wang digital, ia adalah digital tanpa fizikal. Dia hanya alam maya. Alright? So kalau kita tengok physical asset macam emas dan juga perak, real estate dan juga produk, ya. So jadi Bitcoin ini ataupun mata wang digital ini adalah kelas aset baru di mana ia tidak memiliki physical asset. Alright, so nanti orang akan skeptikal lagi, ragu-ragu lagi, ya. Dia akan tanya, macam mana tu, ya? So kita bagikan dia 3 contoh, ya. 3 contoh company yang berjaya tanpa physical asset, ya. Yang pertama adalah Uber. Okey. Uber ni adalah syarikat yang terbesar pengangkutan awam teksi, ya, di dunia yang tidak memiliki physical asset. Alright. So yang keduanya adalah Airbnb. Pun sama juga, ya. Adalah owner ataupun yang memiliki hotel yang terbesar, largest, terbesar di dunia, yang lebih 1 juta bilik yang disewakan kepada pengunjung-pengunjung, tetapi Airbnb tidak memiliki physical asset. Alright, so jadi ini adalah orang-orang bijak. Dia buat bisnes, ya, tanpa aset. Kadang kalau ada aset ni, maintenance tinggi dan sebagainya, ya. So jadi dia kerana kebijakan dia tadi, dia menggunakan aset-aset orang lain, untuk dia dagangkan. So jadi dia tidak memiliki physical asset. Ini adalah contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga pasti anda semua tahu. Facebook adalah salah satu social media yang popular ataupun yang terkenal di dunia, ya. Dia tidak memiliki apa-apa konten. Di mana konten itu datang daripada saya, daripada anda dan daripada seluruh masyarakat di dunia ini yang menggunakan Facebook. Dan Facebook juga tidak memiliki apa-apa physical asset. Alright. So ini adalah contoh, 3 contoh yang boleh kita berikan kepada mereka-mereka yang masih ragu-ragu, dan sekiranya dia masih juga ragu-ragu, anda lupakan aja. Kerana anda tidak perlu membuang masa anda
dengan manusia yang terlalu negatif, yang tidak ada langsung inisiatif untuk mengambil inisiatif sendiri. Boleh Google, sebab zaman sekarang ni semua di hujung jari. Anda boleh Google, Anda boleh dapatkan artikel itu dan ini untuk pengetahuan anda. Alright, so now itu adalah perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda semua. So jadi anda bolehlah bercerita ataupun berkongsi dengan mereka-mereka yang ingin berkecimpung di dalam Royal Q, alright, dan juga mata wang digital. So itu asas, sebab Royal Q adalah spot trading mata wang digital. Jadi anda kena tahu asas mata wang digital. Alright, so saya teruskan pada agenda petang ini. Kita terus saja ke agenda petang ini adalah pengenalan Royal Q. Alright, so Royal Q adalah spot trading. Spot trading mata wang digital bekerja 24/7. Pasangan trading menggunakan USDT. Ada 71 pair yang boleh didagangkan di dalam Royal Q. Ia akan bertambah dari masa ke semasa. Yang 71 pair ni hanya di Binance. Tak termasuk Huobi, tak termasuk Coinbase. Sebab sekarang kita dah ada satu lagi Coinbase. So jadi contohnya adalah BTC USDT, XRP USDT, ETH USDT, Matic USDT, HBAR USDT dan seterusnya. Alright, so now Royal Q adalah affiliate reward program. Royal Q bukan MLM. Networking yes, but not MLM. Berbeza. Networking, semua bisnes di dalam dunia ini memerlukan networking. Baik dari segi produk dan juga dari segi servis. Contoh, kalau anda driver Grab, kalau anda tidak ada pelanggan, anda tidak akan dapat buat duit. So sama jugalah dengan Royal Q. Dengan Royal Q, sekira anda tidak membawa penyewa-penyewa robot ke dalam Royal Q, anda tidak juga mendapatkan profit ataupun faedah dari perniagaan ini, kerana di Royal Q kita ada dua. Satu adalah di bahagian trading kita dan yang kedua ini adalah di bahagian affiliate reward program. So, contoh company affiliate ni Binance, Local Bitcoin, eToro, Coinbase, even though Luno, dan banyak lagi di luar sana. Ini untuk mata wang digital dan untuk conventional business pula seperti Amazon, eBay, HubSpot, PG Mall dan banyak lagi di luar sana. So jadi nanti saya akan sentuhkan satu persatu lah. So jadi di dalam Royal Q ini pendapatannya ada dua. Satu adalah personal ataupun trading peribadi anda dan yang kedua adalah daripada affiliate tadi. So jadi di affiliate ni dia ada bahagilah. Bahagian sewa robot, trade berkumpulan, peer award dan juga global dividend. Alright. So inilah pendapatan di Royal Q, nanti saya describekan selepas ni. Alright. So jangan risau. Di Royal Q tidak perlu risau, modal dan keuntungan dagangan anda tersimpan di Global Exchange, wallet, Binance atau Huobi dan juga Coinbase. Kata mudah untuk difaham, Global Exchange Wallet ini seperti bank account anda. So jadi tidak ada sesiapa boleh menceroboh kecuali anda sendiri. Alright, beza Royal Q dengan platform lain, modal dan keuntungan anda di dalam exchange wallet anda sendiri. Platform lain platform lain modal dan keuntungan anda masih di dalam simpanan akaun syarikat mereka atau akaun pihak ketiga. Sekira berlaku perkara yang tidak diingini, anda akan kehilangan modal dan keuntungan anda. So di sini anda kena betul-betul fahamilah. So kalau di Royal Q, apabila berlaku sesuatu lah, contoh katakanlah Royal Q collapse, tetapi modal dan keuntungan anda masih di dalam mana? Di dalam Binance. Di dalam Binance anda atau Huobi anda ataupun Coinbase anda. So jadi anda tidak perlu risau. So yang seterusnya jangan keliru.
Di Royal Q anda urus ke sendiri mata wang digital anda sehingga pertukaran mata wang fiat dan pengeluaran ke akaun bank anda. Alright, platform lain anda terikat dengan terma dan syarat. Mereka pengeluaran mungkin setiap hari Jumaat sebagai contoh saja ni ya. Had pengeluaran juga akan dikawal. So pilih platform yang betul sebelum anda menyalahkan orang lain. So yang ini memang banyak berlaku ya di luar sana, terutama otai-otai networker ya. So jadi kadang-kadang mereka pun fobia ya bila nak ajak orang. So sebenarnya kalau di dalam Royal Q kita memberi peluang, kita bukan mengajak orang. Kita memberi peluang kepada mereka yang berminat untuk berdagang mata wang digital kerana kita tahu di tahun-tahun akan datang mata wang digital akan naik, terus naik dan naik. Alright, sekarang pun kita dah tengok paras dia. Saya bagi satu contoh Bitcoin. Kalau dulu Bitcoin pada 2009, ya pada 2009 harganya adalah 10 sen. Ya, 10 sen USD. Tapi sekarang kita dapat lihat berapa harga Bitcoin hari ini. Kita tengok. Saya stopkan dekat sini, saya tunjukkan dengan anda. Ya, saya kongsikan dengan anda di sini. Sebentar ya. Kalau kita tengok di World Coin Index hari ini, nampak tak berapa jauh bezanya. Okey, ni dah mula naik ya. Saya harap sebelum Christmas atau selepas Christmas ni, harap ya. Selalunya predik saya mungkin betul, mungkin silap ya. Tapi kebanyakan predik saya selalunya betul lah. Ya, saya harap dia akan sampai cecah 70,000 USDT. Alright, so jadi Bitcoin kalau kita tengok 2009, okey, sehingga hari ini daripada harga 10 sen dan sekarang kita dapat lihat 48,476,000 USD. So, kalau kita dengar, kalau kita baca news mengenai mata wang digital seperti predik JP Morgan ya, dia kata pada 25 berkemungkinan besar Bitcoin akan mencecah 650,000 ya USD. Alright, so jadi ikutlah perkembangan mengenai mata wang digital, jangan main ikut saja apa orang cakap, tapi kita cari info-info dengan inisiatif kita sendiri. Alright, so inilah dia salah satu yang nak saya kongsikan kepada anda semua. Alright, so ada selagi pada itu saya nak kongsikan juga di sini ya, adalah perkongsian, okey. So ada juga yang bertanya mengenai ya, selalunya bukan sajalah selalunya negara Arab, Middle East ataupun Malaysia lah kebanyakan orang Islam kita akan bertanya. So perkongsian, anda boleh ikuti saya di Midas Funnel YouTube channel, Royal Q _Midas Telegram, Legend Cryptonor Telegram, FB page Midas Funnel, Instagram Midas Funnel, Twitter Midas Funnel, TikTok Midas Funnel, dan TikTok ni saya ada 2 sebab saya tak tahu sebenarnya macam mana nak buat TikTok ni. So jadi TikTok Midas Funnel ni dekat Lite. So bila dekat LITE tu, dekat Lite tu dia hanya untuk video je. So saya tak tahu yang TikTok ni ada banyak bahagian ya. So jadi cucu saya lah Daniel yang berusia 12 tahun, dia bantu saya dan ajar saya ya. So jadi saya pun belajar daripada anak muda untuk benda-benda seperti ini ya. So jadi saya letak TikTok, yang TikTok lagi satu tu adalah Bless Midas ya, sebab grup kita, kalau sesiapa yang bersama dengan grup saya adalah Bless Midas ya, grup Bless Midas. So jadi kita teruskan perkongsian ni. Saya nak kongsikan dengan anda sedikit mengenai syariah. Okey, ada di antaranya yang bertanya dengan saya, halal ke, haram ke ya, trading ni, forex ya. So jadi anda boleh pergi ke mana tadi? Sekejap ya. Anda boleh ke sebentar.
Oh, saya tak buka sekejap ya. Saya bukakan dulu. Anda boleh pergi ke Telegram ya. Telegram Anda cari Telegram Legend Crypto Nor ni. Okey, di sini saya ada kongsikanlah. Selalunya saya akan ulang dan ulangkanlah ya. So jadi di sini Anda boleh lihat di sini ya. Ini daripada Maybank ya. Ini daripada Maybank ya. So anda boleh dengar sendirilah ya. Anda boleh tengok video-video ini daripada Dr. Zakir Naik ya. Ustaz Dr. Zakir Naik, dan yang ini adalah daripada Ustaz Ustaz Somad, Ustaz Adi ya. Dan juga Ustaz Khalid ya, dan yang ini daripada Ustaz Somad. So jadi anda bolehlah belajar atau ikuti di sini ya. Dan selain daripada itu anda boleh pergi ke Midas Funnel YouTube, Midas Funnel page ya. Di sini pun saya ada kongsikanlah. So jadi anda bolehlah buat research sendiri dan sebagainya, kerana ada di antara yang approach saya ya, kadang-kadang mereka ni mungkin terlalu alim lah ya. So jadi haram, semuanya haram ya. So jadi saya tak perlu sebutlah haram atau halal. Anda pergi saja di page saya ni, FB page saya ni, ataupun anda pergi ke Telegram saya ni ya, Legend Crypto Nor ni, anda bolehlah search dan cari. Dan kalau rasa tak puas hati boleh cari lagi di tempat-tempat lain atau ikuti Ustaz Somad, Ustaz Adi dan sebagainya ya. So ini adalah perkongsian saya untuk petang ini di bahagian syariah ya. Sama ada trading ataupun forex itu halal ataupun tidak ya. So jadi anda belajar sendirilah ya. So itu dia. So selain daripada itu saya nak kongsikan dengan anda. Okey, selepas kita dah dengar semua ya, cerita sedap-sedap cerita dia, kemudian bagaimana untuk anda bermula dengan Royal Q ya. So jadi di sini adalah bermula, maksudnya modal di Royal Q ya. Alright, so di sini satu yang anda perlu ada adalah sewa robot. Okey. Sewa robot ni USDT 120 ya. Yang kedua yang anda perlu ada adalah fuel. Ya. So USDT 20. Alright, so jadi 140. Okey, ini ditransfer ke Royal Q. Tak perlu transfer lebih-lebih ya. Ada di antaranya yang saya lihat sampai dia letak 800, tak perlu. Okey, di Royal Q anda hanya perlu transfer yang ini sahaja. Tetapi ya, 120 ini untuk fuel ya. Okey, fuel kalau 20 USDT ni modal trade. Ya, modal trade anda adalah di antara 100 ke 400 lah. Okey? Ini bolehlah letak fuel 20 ya. So, kalau 50 USDT ya untuk modal trade anda di antara 500 ke 2,500 lah ya. Alright, so dan yang 100 USDT ni ya untuk modal dan trade anda ke atas lah ya, boleh saya katakan 5K ke atas ya, sehingga 10K. Tetapi ada tetapinya. Sekira ia bullish. Ni masa pasaran, okey, masa pasaran naik ya. Bila masa pasaran naik ni, anda kena monitor ni. Okey? Dan anda mungkin kena tambah. Ya, tambah. Alright? Fuel. Okey? So, apa yang nak saya katakan di sini, jangan lupa kita ada affiliate tadi. Alright, so jadi apabila kita buat affiliate, ya, sekejap saya clearkan kat sini. Ya, apabila kita buat affiliate ni, okey. Alright, saya letak balik sini fuel untuk jelaskan ya, 20
50,100. Okay, USDT. Alright. So, okay. So fuel ni jangan lupa apabila naik, pasaran naik. Okay, bila pasaran naik ni, kita kena monitor ni dan mungkin kena tambah. Kena tambah. Alright. So, apa yang berlaku di dalam Royal Q, sekira anda buat affiliate ni, anda tak perlu risau ni. Okay. Tak perlu tambah. Anda tak perlu tambah. Kerana apa? Anda ada buat affiliate ni tadi. Alright, so contohlah tadi kan affiliate, kita katakan kita di V1, bila kita bawa sewa robot, sewa robot, kita dapat 30 USDT. Dah cover tak untuk fuel kita? Cover kan? So jadi yang ini saya sebut di sini ni adalah pada mereka-mereka yang tidak menjalankan affiliate. Jangan silap yang tidak menjalankan affiliate. Alright? So mereka kena perhatikan ni. Dan jumlah tadi, jumlah maksudnya ini hanya untuk 100 ke 400 modal modal trade. Modal dagangan anda lah Yang ini di antara 500 ke 2,500 Yang ini 5,000 ke atas. Alright? So anda kena monitor dan jangan lupa apabila pasaran naik. Bila pasaran naik, kena lihat juga setting yang digunakan. So anda kena monitor fuel ni kerana bila fuel ini dia jatuh di bawah paras 10 USDT, anda kena tambah segera. Kalau tidak, robot akan berhenti trading. Robot berhenti trading. Alright, so di bawah, maksudnya ke bawah 10 USDT. Alright, so saya harap jelas penjelasan saya. So ini di bahagian modal asal, modal asal yang anda perlukan. So jadi jangan keliru. Saya harap penjelasan saya itu jelas. Itu satu. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan di Royal Q. Alright. So keuntungan di Royal Q ni, kita ada harian. Harian kita di antara 0.5% ke 1.5%. Alright. So bulanan kita, bulanan kita di antara 10% ke 30%. Jadi kepada anda, saya harap janganlah modal USD 100, anda nak untung, anda nak untung 1K USDT sebulan. Ia tidak mustahil untuk anda dapat 1K ni, tetapi mungkin tempohnya lama. Tempohnya lama, mungkin 6 bulan. Mungkin setahun. Boleh dapat. Tak dinafikan. Sebab kita trading. Alright, so jadi beragak-agaklah apabila kita nak bercerita dengan orang ataupun nak buat perkongsian, jangan kerana kita nakkan tadi affiliate ni tadi. Ini kena hati-hati Okay. Kita main goreng aja. Goreng boleh nak goreng tapi jangan goreng sampai hangus. Okay. So kalau macam apa, ada satu ustaz lah saya dengar baru-baru ni kan, dia kata kalau nak goreng jangan sampai
jadi najis. So kita guna jangan goreng sampai hangus. Kalau nak goreng, goreng aja. Tapi jangan goreng sampai hangus. Alright? So jadi di manakah keuntungan? Ini anda kena faham ya. So jadi saya clearkan keuntungan kita tadi ya. Keuntungan Royal Q kita ada dua. Satu daripada dagangan kita peribadi alright, dan juga affiliate. Affiliate. Alright, so dagangan peribadi ni tadi contohnya lah katakanlah kita modal 100 saja. Tetapi alhamdulillah kita dapat katalah 3 orang. 3 sewa robot. 3 sewa robot, kita dah dapat apa? Kita dah dapat 90 USDT. Sorry, terjauh sangatlah kita So jadi contohlah So kata kat trading ni kita dapat sebulan lah katakanlah sebulan kita dapat 15 USDT 15, right? So kita campurlah 90 ni tadi, itulah rezeki kita. USDT. Alright? So contoh So katakanlah kita ada modal 5,000. 5,000 USDT. So kita dapat lebih kurang sebentar Katakanlah kita dapat saya kalkulatekan harga kasar lah 5,000 katakanlah sebulan katakan sebulan kita dapat katalah kita dapat ini anggaran kasar saja jangan ambil ini So sebulan katakanlah kita dapat USDT 1K. Sebulan. Dan tiba-tiba kita bawa lah ke kawan kita, katakanlah kita bawa 10 penyewa robot ni tadi, kita dapat 900 betul 900 Kita dapat 900 USDT. Contohlah So jadi bulan ni anda dah dapat ni lah kita campurkan ni. So jadi anda dah dapat berapa? USDT 1,900. Alright. Tetapi jangan lupa. Jangan lupa kerana kita berdagang mata wang digital. Apa maksudnya? Maksudnya di sini bila harga naik. Mungkin 1,900 ni akan jadi 2,500. Bergantung berapa banyak kripto ketika anda trading anda dapat. Kerana di Royal Q anda dapat kripto dan juga USDT. Bergantung market. So, saya harap jelas sampai kat sini So, saya akan terangkan di sini kerana ramai di antara kita ramai di antara kita selalu keliru dengan mata wang digital. So, saya bagi ini contoh kita beli emas 100 gram contohnya, 100 gram bersamaan MYR 300. Contoh ini contoh saja, So, selepas kita beli 100 gram ni tadi, 1 minggu harga turun. Jadi MYR 200. Adakah kita hilang emas kita? Jawapannya tidak. Kenapa?
kita tetap memiliki 100 gram. Apa harus kita lakukan? Duduk diam-diam. Ataupun kita tambah dan beli lagi emas kita. Okey? Emas kita. Alright? So, sama jugalah dengan mata wang digital. Okey, mata wang digital ini adalah aset. Seperti yang saya katakan tadi, ia adalah aset. So, jadi contoh ya. Kita ada BTC, katakanlah 0.05. Okey, katakanlah lebih kurang MYR, katakanlah 180K. Okey? So, ini ketika kita trading tadilah kita dapat, contoh kita dapat 0.05, contoh contoh. Alright, so tiba-tiba besok ke lusa ke harga jatuh. So, jadi BTC kita tetap 0.05, tetapi MYR kita akan menurun. Mungkin ia akan menjadi 120K. Tetapi jumlah kripto kita ini adalah aset. So, saya harap penjelasan saya di sini jelas. Okey. Sekejap, ada soalan? Soalan ke apa ni? Betul. Okey, kita tak hilang. So, jadi ramai di antara kita yang join dengan Royal Q, dia main hentam je. Pertama dia main hentam, wah ni mesti nak tipu ni, ni semua scammer ni, mesti ni tak lama lagi bungkus. Tu je lah ayat negatif dia. Sebenarnya dia tak belajar. Kita ajak dia masuk kelas Zoom, dia tak nak. Sebenarnya Zoom bukan kelas saya saja ya. Ada banyak kelas Zoom dengan otai-otai kaunselor Royal Q. Anda boleh pilih saja kelas mana anda nak. Dan ramai majoriti otai-otai kaunselor Royal Q ni, mereka ada video kan, direkodkan. Anda pergilah cari ke mana-mana mungkin anda boleh belajar. Mungkin anda tak faham kat sana, anda pergi video kat sini. Anda tak faham video ni, anda pergi video ke A, B, C, D. Okey, so jadi itulah yang hendak saya kongsikan kepada anda. So jadi bila dia panik aja, harga turun je, mulalah dia panik. Alamak, duit aku habis. Tak ada, duit you tak habis. You tengok dekat Royal Q tadi dah berapa robot beli. Dan kemudian you tengok pula dekat Binance, Huobi dan yang terbaru Coinbase. Kalau anda nak berdagang dengan Coinbase, so yang Coinbase tu bagi saya sedikit waktu. Kerana saya masih tak dapat nak dia punya apa. Saya rasa di Malaysia Coinbase ada sedikit masalah sebab saya buka Coinbase saya. Sebab dah lama tak buka sebab memang tak pakai pun Coinbase ni kerana kalau dulu dia punya fees tu agak tinggi sebab tu saya tak gunakan Coinbase ni. Yang pertama, yang kedua ketika itu masa mula-mula Coinbase bermula ni dia masih tidak ada untuk rakyat Malaysia. Tetapi saya dapat juga buka kerana ketika itu saya di luar negara rasanya masa saya create account tu. So, jadi saya dapat buka. So, semalam cubalah balik godak. Alhamdulillah, email saya, semua saya punya Coinbase tu ada. So, jadi itulah dia. Satu yang anda perlu tahu lagi, safety-nya exchange wallet ini. Walaupun anda dah daftar, anda dah lupa, asalkan anda ingat email anda, bila anda cuba register balik, dia akan beritahu telah didaftar. So, jadi anda hanya perlu tukar password anda sahaja untuk dapat masuk semulalah ke dalam exchange wallet anda. Dan yang paling penting jangan lupa anda kena verifikan dia. So, jadi saya kongsikan dekat sini satu lagi kejap sebentar. Dekat sini ini adalah Royal Q yang saya buka di laptop saya. So, jadi anda boleh lihat kan dekat sini, nampak tak Binance
Ini semua mata wang digital yang kita boleh dagangkan di Binance ya. Saya rasa sekarang dah lebih, kalau dulu ada lebih kurang 71 ya, sekarang dah lebih rasanya. Ya, telah bertambah, dan ini adalah Huobi. Okey, Huobi yang anda boleh lakukan dagangan mata wang digital anda di Royal Q ya. Dan yang terakhir adalah Coinbase Pro. Okey, ada di antaranya yang kata tak ada pun Kak Noh. Dia kata tak ada. Sebenarnya bukan tak ada, dia tak update. So tolong update apps anda. Kalau anda menggunakan telefon, please update. Bila anda update, dia akan keluar exchange ni 3 dah. Binance, Huobi, Coinbase. Alright, so inilah dia. Coinbase ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab Coinbase dia tak terkenal macam Binance ya. Walaupun dia telah didaftarkan di Nasdaq. Jangan lupa Coinbase adalah yang telah berdaftar di Nasdaq. So jadi bermakna Royal Q kita ini growing membesar dan membesar. Jadi ambillah peluang ini, grab it, jangan dilepaskan peluang ini, bergerak lancar dan jangan hanya fokus kepada trading sahaja ya. Carilah penyewa robot di dalam dunia ini, tak kira di Malaysia ke di mana-mana ke. Tak payah banyak kalau di Indonesia dapat 1-2 pun cukuplah. Kerana 1-2 ini akan menjadikan anda besar dan besar dan besar. Kita cakap pula India pun sama, dapatkan 1-2. Berapa juta rakyat diorang? Bilion, bukan juta. Bilion ratus juta. So jadi itulah, ambillah peluang-peluang ni untuk anda terus berjaya. Okey, untuk anda terus berjaya di dalam Royal Q. Dan akhir sekali saya nak kongsikan dengan anda sebelum saya tutup perkongsian Zoom saya pada petang ini ya, sekejap. Saya naikkan ni ke atas sedikit. Kemudian saya clearkan yang ini ya, dan inilah yang saya nak kongsikan dengan anda. Okey, dagangan dan affiliate ya. Okey. So dagangan ni anda perlukan modal. Okey. Kalau dekat affiliate anda perlukan apa? Penyewa. Okey. So ramai di antara kita ya, dia kata dia tak nak cari orang. Saya tak suruh dia cari orang. Saya sedikit pun tak suruh dia cari orang ya. Apa yang saya nak mereka mendapatkan rakan-rakan atau stranger atau saudara mara yang hendak berdagang mata wang digital di Royal Q. Okey? So jadi apa yang anda perlu lakukan adalah lakukan seperti mana anda lakukan. Pertama kali anda bersama Royal Q, apa anda buat? Anda join dan anda sewa robot. Kemudian baru anda trade. Betul kan? So maksudnya anda daftar, anda sewa robot, anda aktifkan robot dan anda berdagang mata wang digital. Itu saja yang anda perlu lakukan, perkara yang sama kepada rakan-rakan, stranger atau sesiapa saja. Okey, yang berminat untuk berdagang dengan mata wang digital. Contohlah. Okey, modal katakanlah saya 100 USDT contoh. Okey, katakanlah anda tidak ada 100 USDT ni, anda hanya ada cukup je. Macam saya bagi anda contoh, saya hanya ada cukup dulu 100 USD untuk sewa robot. Dulu bukan sekarang. Sekarang 120 Saya hanya ada ni je. Mula-mula saya join dengan Royal Q, saya tak malu nak nyatakan. Saya tak ada langsung modal untuk berdagang. Apa saya lakukan? Saya dapatkan 10 rakan. Okey, tapi yang join saya hanya 3 saja. 3 orang ni memberi saya rezeki 90 USDT. Di sinilah bermula dagangan saya.
Okey. Sekejap minum air je. Okey. Alright. So di situlah bermulanya saya di Royal Q. Saya tak malu nak nyatakan saya hanya ada ni je. Lebih kurang MYR 650 ketika itu. Okey, apa yang saya lakukan? Inilah yang saya lakukan. Dan saya berkembang sehingga hari ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah, saya sudah boleh sendiri berdiri atas kaki sendiri. Kerana selepas saya dapat trade robot ni di dalam Royal Q, satu rakan dia kata no, I bagi you 3,500 USDT. Dia kata, I nak tengok betul ke tak betul ni boleh buat duit. I kata, I bukalah account you. Dia kata, tak, I nak you yang buat. Okay, so jadi, saya kata, okay, tapi syarat. Saya kata dengan dia, once you dah tengok, you kena buka account you sendiri. Dia kata, okay, dia setuju. 21 hari, saya buat untuk dia profit 1,001 USDT. Ya, saya pulangkan pada dia modal dan juga keuntungan ni, alhamdulillah dia bagi saya 500 USDT. Di sinilah bermula kedua kali untuk saya berkembang lagi. Dan seterusnya ramai yang bermula dengan saya, join saya, ya. Tak ada saudara mara, tak ada sahabat baik, ya. Yang join saya adalah stranger, maksudnya orang yang saya tak kenal lah. Okay, dia tengok video. Dia tengok video Midas Funnel. Okay, di sinilah dia. Dan di sinilah saya mula merangkak daripada 90 lah untuk saya 90. Kemudian saya naik 500 ya. Modal saya, kemudian saya naik 1,500 ya. Kemudian turun balik 1,000 sebab nak pakai duit kan. So kemudian tu naik 3,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur kerana Allah temukan saya dengan Royal Q. Dan kepada mereka-mereka yang bermasalah keuangan, terutama dalam keadaan COVID-19 ni, yang kena buang kerja dan sebagainya, ambillah peluang dengan Royal Q. Kita dah lihat perkembangan daripada mula saya bersama Royal Q sehingga hari ini, perkembangannya sangat-sangat ketara, bukan saja ketara, dan kita dapat lihat bahawa Royal Q ini adalah legit, genuine, ya, dan dia growing bersama kita. Ya, kalau syarikat lain kita tengok dia macam tu je lah kan. Tapi kita tengok di Binance. Oh, sekejap saya kongsikan yang ni. Saya lupa nak kongsi tadi, kejap ya. Alright, so kalau nak tengok ni, anda boleh pergi ke API binding ni, nampak kan? So jadi kalau dulu API binding kita ni, kita hanya ada Binance, ya. Kita hanya ada Binance, kita hanya ada Huobi. Okay, so sekarang kita ada Coinbase Pro. Alright, so jadi saya rasa step dia untuk buat Coinbase ni sama saja. Mungkin negara-negara lain tak menjadi masalah. Mungkin Malaysia kita ada sedikit. Sebab semalam pun masa saya nak buat tu pun ada kekurangannya. So jadi itulah dia. So saya tutup sampai kat sini. Saya nak tanya sekiranya ada apa-apa soalan. Ya, mungkin hujan ya. Sebab sekarang ni hujan. Mungkin rakan-rakan di Indonesia, rakan-rakan di Sabah dan Sarawak susah nak masuk ya. Sebab bila hujan mungkin internet yang agak kurang. Dan saya harap internet saya tidak bermasalah kerana di rumah saya pun hujan sangat lebat. Ada petir, ada guruh ya. So, saya nak berkenalan dengan Vivo 1816.
Sebab tak ada nama, hanya tulis Vivo 1816. Boleh saya tahu siapa anda? Kalau tak ada speaker, tak apa, chat aja kat bawah ni. Chat saja. Boleh saya berkenalan dengan anda? Siapakah anda? Alright, mungkin ada technical ya, mungkin ada yang tak pandai ya. Kalau dekat phone tu cari ni gambar ni. Chat, cari gambar chat, kat situ boleh chat ya. Ataupun cari gambar speaker ni, unmute kan speaker ni. Unmute kan dia ya. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi ya, soalan Khairi pun dah hilang, mungkin Khairi hilang pasal hujan ni ya. Sebab kita dah agak ada pasal hujan petang ni. Seperti yang saya katakan tadi, ada guruh dan petir ya. So sekiranya tidak ada apa-apa lagi, saya ingin tutuplah ya Zoom pada petang ini mengenai Royal Q. Semoga bermanfaat kepada anda semua ya. Dan pada mereka yang tertinggal Zoom petang ini, jangan risau. Nanti terus ke Maidas Funnel YouTube channel. Anda cari pengenalan ya. Di sini adalah hari pertama kita pengenalan mengenai Royal Q dan asas Bitcoin. So, itu saja untuk petang ini. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Sekali lagi, saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan jangan lupa apabila anda ke Maidas Funnel YouTube channel, tolong like, subscribe dan tekan butang loceng. Sama-sama kasih anda. Siapakah anda? Nama anda? Terima kasih Nur. Alright, sama-sama kasih ya. So sampai kita ketemu besok. Besok waktu yang sama, setting strategi di Royal Q. Yang ini kepada mereka-mereka yang telah bermula trading, tolong join untuk anda memahami bagaimana untuk anda menukar setting-setting anda dan kenapa anda harus tukar, kenapa anda harus guna percentage yang kecil atau percentage yang besar, ya, yang tinggi. So kita jumpa besok petang. Bye.